Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah nak masuk, dekat nak masuk maghrib lagi 15 minit. 15 minit lagi nak masuk waktu maghrib. So sembang-sembang kita petang ni. Ada tak yang tak sibuk petang ni, yang dah ready nak solat tu, duduk-duduk je kan. So my live bersama Umi sekejap. So kita sembang pasal jaga solat, insyaAllah. So semoga sahabat-sahabat semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah pelihara semua kita. Semoga Allah pemudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Semoga hari kita terus mengerjakan amal-amal yang soleh, insyaAllah, dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kalau yang tak ada pun tak apa. So yang penting Umi pun nak sampaikan, nanti dapat tengok video pun okey kan. So Umi tak nak waste time. Sebab hari ni, maaf lah hari ni agak lambat sebab ada meeting sikit hari ni. So baru lepas meeting, so kita Umi ada sikit masa. So Umi nak sembang pasal jaga solat. Menjaga sembahyang, menjaga solat bermaksud menjaga waktu sembahyang, menjaga waktu solat. Dalam hal ini setiap solat fardu hendaklah didirikan bila telah masuk waktunya. Bila telah masuk waktunya hendaklah didirikan. Dan firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu kewajipan yang telah ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Hal ini diperjelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab Rasul, sembahyang di awal waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasul, berbuat baik kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud kemudian tanya Ibnu Mas'ud lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah termasuk juga dalam pengertian menjaga solat ni, melaksanakan ibadat solat itu dengan kafiatnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sendiri pernah menegaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lebih dari itu, menjaga semayang juga mengandungi makna mendirikan solat. Bukan sahaja menyempurnakan gerak badannya, tetapi dilengkapkan dengan gerak hati. Gerak hati adalah semayang dengan penyertaan hati batin. Jaminan kejayaan dunia dan akhirat, zahir dan batin, materialnya dan bukan materialnya adalah dimulai dengan semayang dan kunci dengan semayang, seperti yang tercatat dalam firman Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran. Dalam ayat dalam Al-Quran ni, yakni surah Al-Mu'min, jelaslah betapa pentingnya fungsi sembahyang dalam Islam. Dan berhati-hatilah ketika sembahyang.
Setiap manusia Islam ni mendirikan semayang hendaklah betul berhati-hati ketika semayang. Mungkin seorang itu akan merasa sudah semayang, sebenarnya ia tidak semayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam yang maksudnya seorang semayang dah 60 tahun. 60 tahun yang sebenarnya tidak ada semayang baginya. Lalu ditanya, kenapa begitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan rukuk, tidak disempurnakannya sujud, disempurnakannya rukuk, tidak disempurnakan sujud, dan disempurnakan sujud, tidak disempurnakannya rukuk. Jadi berhati-hati kadang sembahyang kita rasa dah sembahyang, tapi dan artinya tak sembahyang, maksudnya sembahyang kita tak diterima. Ini kita berbetulkan, maksudnya dalam rukuk kita, dalam sujud kita, kita kena buat yang betul-betul. Jadi sabda Rasulullah SAW lagi bahawa ia melihat orang sembahyang tidak sempurna rukuk dan tidak pula sujud. Sujudnya berkata, Huzaifah, sudah sejak berapa lama engkau sembahyang begini? Orang itu menjawab, sejak 40 tahun. Berkata Huzaifah, engkau tidak sembahyang bila engkau mati. Sebelum bertaubat dan memperbaikinya, maka engkau mati tidak atas fitrah suci. Hadis riwayat ini oleh Bukhari tanpa menyebut 40 tahun kerana Huzaifah meninggal tahun 35 Hijrah, sedang sembahyang diwajibkan 4 tahun sebelum hijrah. Maka tidak mungkin saat Huzaifah hidup ada orang sudah sembahyang selama 40 tahun. Mungkin kata-kata 40 tahun ini di sini adalah kata-kata secara mubalik. Seperti juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 80, sekalipun engkau mohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Okey, dekat maghrib dah. Sikit lagi. Dari Abdullah bin Mas'ud, pada suatu hari ketika ia sedang bercakap-cakap dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba ia memutuskan perbicaraan. Para sahabat bertanya, kenapa engkau memutuskan perbicaraan engkau, hai Abu Abdurrahman? Ia menjawab, saya bermimpi melihat sesuatu yang menarik. Aku lihat dua orang laki-laki dan yang seorang lelaki tidak melihat kepadanya oleh Allah, sedangkan seorang lagi tidak diterima taubatnya. Para sahabat bertanya, siapakah kedua orang itu? Jawab Ibnu Mas'ud, orang yang tidak dilihat oleh Allah itu ialah orang yang berjalan dengan sombong, sedang orang yang tidak diterima taubatnya ialah orang yang sembahyang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika rukuk, ketika sujud, kita kena jaga. Kalau sebaik-baiknya kalau kita rukuk tu, kita kena rukuk yang 90 darjah. Maksudnya perbetulkan rukuk kita, jangan kita rukuk sambil lewa. Jadi kecuali lah kalau orang yang keuzuran jadi dengan cara, salah satu juga kebaikan kalau kita jaga rukuk kita, insya-Allah kita akan elakkan daripada sakit pinggang. Sakit pinggang. Siapa yang last Umi sekejap, Umi dah ni. Jadi kita ke sujud tu jaga juga waktu sujud. Sujud ni kita betul-betul kena sujud macam seperti yang ditunjuklah. Maksudnya kita bukan sujud macam anjing tidur tu. Tak boleh. Jadi sujud dahi kita memang kena dekat lantai. So kalau boleh jaga daripada kain telekung kita ni, kain telekung kita sembahyang ni jangan kena atas tempat kita sujud. Kan? So tapak tangan kita jangan ada beralas lagi So kita sujud, dahi kena dekat lantai. So betul-betul sujud pada Allah SWT. Jadi kena jaga. Jadi kalau kita silap tu, maksudnya ada yang hadis yang menceritakan ada orang sembahyang walaupun dah 60 tahun tapi tidak diterima sembahyangnya. Kenapa? Sebab
ada yang semayang rokoknya dah betul tapi sujudnya tak betul. Ada yang semayang sujudnya dah betul tapi rokoknya tak betul. Masih tidak sempurna solatnya. InsyaAllah nanti kita sembang lagi dah pukul 7 malam, dah dekat nak maghrib insyaAllah. Nampak-nampaknya sahabat-sahabat Umi4 hari ni sibuk. So tak apa, Umi4 live ni insyaAllah share. Mudah-mudahan video ni dapat dilihat lagi untuk sahabat. Bila ada free insyaAllah kita sama-sama lah jaga solat. Sebab solat ini adalah tiang agama, dan kalau kita alpa dalam bahagian ni, so apa jadi kalau tiang kita runtuh. Jadi runtuh tiang tu, runtuhlah agama kita. Jadi tak betul solat tu, kalau kita tak betulkan solat tu, berartinya agama kita semakin nak roboh. Jadi apa amalan-amalan lain akan tertolak bila kita solat kita tertolak. Jadi bila solat kita diterima, insyaAllah amalan-amalan lain akan diikuti insyaAllah. Di hari ini walaupun orang sedekah banyak, dia buat apa-apa kebajikan yang banyak, tapi dia tak jaga sembahyang yang wajib dia tu, semua perkara itu terhalang. Jadi kita risau jadi kita kena jadi cuba kita solat dengan keadaan yang betul insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian Umi4 petang ni bawa manfaat kepada sahabat-sahabat di dalam grup usrah ni insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.